Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu jauh tu. Sihat, alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan muzakarah kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita mulakan juga dengan zikir Allah 1 minit insyaAllah, bagi meraihkan tajuk kita malam ni insyaAllah. Tengok minitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi syafaati bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qudratana, yassir umurana, wa ashrah sudurana, warzuqna min haitsu la nahtasib, bi fadlika wa ihsanika wa judika wa karamika Allah ya Karim. Ya mujib as-sa'ilin, istajib du'ana, amin ya Allah. Alhamdulillah. Tuan DJ Pri, Pengurusi Surau Masjid, maaf, Tuan Jawatankuasa Haji Yusof, tengah ingat nama ni, Barisan Imam Bilal, Zina Jemaah, Ibu, apa khabar? Allah, Ibu kalau boleh datang masjid ni, malulah lelaki kan. Allah ya Karim. Ini bukan nak mencabar malu tak malu kan, tapi maknanya tanggungjawab ni. Macam kita masak lah kat rumah kan, tanggungjawab kita. Pergi kebun, nyawit, tanggungjawab. Bukan nak mula-mula nyawit tu, tapi tugas kita. Kalau nyawit lah, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. InsyaAllah mukadimah kita yang mana sebut beberapa hari lepas ni, terima kasihlah Tuan Pengurusi sudi menjemput lagi melalui Haji Fazrul hantar WhatsApp pagi tadi, insyaAllah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Qala Rasulullah, addibu auladakum ala salasi hisal. Didiklah anak kamu, diri kamu, anak kamu, suami kamu, isteri kamu, cucu cicit, abang adik, siapa lagi, jiran-jiran, masyarakat. 3 perkara. Ini arahan Nabi. Salasa hisal, salasa 3 hisal sudut. Ala hubbi nabiukum, mencintai Nabi kamu. Mencintai Nabi ini selalu kita bincang masa Maulid Rasul dan sebagainya kan.
Lain pada tu kita kena bacalah hadis-hadis Nabi itu, rasa kita cinta pada Nabi. Kita banyakkan selawat kan. Satu selawat, Allah selawat pada kita 10 kali. Allah naikkan 10 darjat. Allah hapuskan 10 dosa. Ni hebatnya umat Nabi Muhammad. Ya, sampai Nabi Musa AS mengadu ke Allah. Ya Allah, aku dengar ada umat nanti dia berwuduk hapus dosa. Kan? Semayang hapus dosa. Aku nak jadi umatnya lah. Allah kata, enggak bisa Musa, engkau kan sudah Nabi. Ya, engkau jalankan tugas sebagai Nabi. Itu yang kau sebut tadi umat Nabi Muhammad. Sebab apa Nabi Musa menangis? Kenapa dia menangis? Sebab dia seorang yang semayang 50 waktu. Semayangnya 50 waktu. Siapa yang sanggup? Ni 5 waktu pun dia tak ya je resap ni kan. Jadi sebab tu umat Nabi Musa ramai tak nak semayang. Kau lah seorang semayang. Kau lah seorang pergi perang. Kau lah buat seorang. Kau lah doa. Bani Israel punya otak ni kan. Sampai le perangai dia. Jadi kita beruntung kerana kita dipilih umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, mencintai ahli keluarganya, ahli bait, ahli keluarga rumah dia, rumah tangga dia. Wa ala qiraatil Quran, dan mencintai dalam membaca Al-Quran. Jadi malam ni anda nak kongsi mencintai keluarga Rasulullah. Sebab ini kita jarang bicara. Kita jarang bicara hadis ni kan. Malam ni kita nak tengok si siapa ni, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ni isteri yang kedua Rasulullah. Dia bernikah, Rasulullah bernikah pada tahun ke-10 kenabiannya. Kalau Khadijah sebelum jadi Nabi. Kalau Aisyah sebelum berhijrah. Aisyah yang ketiga. Aisyah. Saudah ni dia dia berhijrah bersama suaminya Sukran Ibn Amir, berhijrah ke Habsyah kan. Hijrah pertama dulu bersama Ja'far, Abi Talib, ada 30 sahabat dengan termasuklah dia ni Saudah ni. Bila dah habis tempoh berhijrah di Habsyah tu berapa tahun, 3 tahun, bila balik tu suami dia meninggal. Baik, Saudah. Jadi Rasulullah ketika itu dia berumur 20-an tahun. Dia sebut 27 tahun. Dan dia bernikah dengan Rasulullah berumur 37 tahun. Bila anda baca 37 tahun, taklah tua sangat. Orang kalau selalu disebut Saudah ni ibu yang tua, isteri yang tua. Sebab Rasulullah kalau tahun 10 kerasulan baru 50 tahun Rasulullah kan. Saudah 34, 37. Just nice lah orang kata. Cantiklah tu. Baik. Saudah dan dia dikategorikan sebagai ummahat mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, termasuklah Khadijah, Aisyah, Saudah, ibu kepada kaum mukminin, ibu kita lah. Dia bernikah dengan Rasulullah di bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Saudah ni hebat. Betul lah, isteri Rasulullah ni bukan main-main kan. Dia memang hebat. Antara kehebatannya, dia menghafaz. Dia hafaz hadis-hadis dan amalkan sunnah. Hadis-hadis sunnah Nabi itu dia hafaz. Hafaz, dia amalkan, dia jaga hadis tu dan disebarkan. Itu hebatnya.
Gitulah kita sebagai ibu, sebagai bapa, mencari ilmu-ilmu daripada Rasulullah ni mesti sebarkan di rumah kita. Rumah kita ni kena ada nur usrah. Adakan usrah di rumah. Kita kan ketua, kita kan bapa, kita kan ibu. Kena ada usrah. Cubalah. Sebab ini amalan yang perlu kita contohi daripada sahabat. Anda buat usrah keluarga hari Jumaat malam Sabtu. Ramailah anak, cucu, menantu. Kita mesti gitu. Sebab kita dah lama dah kita hidup. Kita kena ada lonjakan cinta kita kepada Allah. Sebab anak kita dah pandai baca semua. Buka Quran dia baca, dia terjemah. Sekarang ni tafsir banyak, hadis-hadis semua banyak. Kita gunakan anak-anak kita untuk menghidupkan suasana, sebab mereka semua dah belajar tinggi, dah pandai baca, dah pandai mengupas, dah pandai itu, pandai ini. Cuma kita ni kumpul je, insya-Allah. Baik. Dia wafat, Saudah ni wafat baik sebelum wafat. Saudah ni bila berhijrah ke Madinah, Rasulullah ada ura-ura nak menceraikan dia. Tak tahulah, anak pun kena buat kajian balik. Apa maksud Rasulullah nak menceraikan dia? Tapi memang Rasulullah beritahulah. Rupanya di sebalik itu nak menceraikan tu, Allah nak tunjukkan satu kehebatan Saudah. Apa kehebatannya? Ya Rasulullah, memang aku dah tua. Dia merasa dia tua kan. Dia merayu Rasulullah supaya jangan diceraikan. Janganlah kau cerai aku ya Rasulullah. Aku nak jadi isterimu sampai hari kiamat. Hebat kan? Tak apalah, giliran aku beri pada Aisyah. Kan? Tingginya Saudah ni jaga iman dia. Hajat dia nak masuk syurga bersama Rasulullah. Jadi kita pun begitulah. Kita apa ni? Beramal ni untuk bertemu Allah di syurga. Satu lagi kehebatan Saudah ni apabila Rasulullah wafat, dan Umar Al-Khattab ni bila Rasulullah wafat, Umar Al-Khattab ni antara tugas dia ialah menyantuni semua isteri Rasulullah dengan memberikan keuangan dirham kepada isteri Rasulullah, termasuklah Saudah. Apa Saudah buat? Dipanggil pembantu rumah dia, duit dirham tu kita panggil apa di bungkus-bungkus lah. Kalau barang tu bungkus, duit panggil apa masuk uncang-uncang tu kan. Lalu diberikan kepada semua orang yang layak, yang wajar diberi. Hebat Saudah. Allahu Akbar. Tiap kali Umar beri, dia akan beri balik pada si miskin, si asnaf dan sebagainya. Zaman Khalifah Muawiyah khalifah pertama zaman kerajaan Muawiyah. Dia membeli, ketika itu Saudah dah wafat dah. Jadi Muawiyah membeli rumah Saudah dengan harga 180,000 dirham. Kan? Betapa tingginya pandangan dan prihatinnya seorang khalifah kepada keluarga Rasulullah. Walaupun dah wafat, yang hidup cara hidup, yang wafat cara wafat, cara mereka menyantuni. Begitulah Saudah. Allahu Akbar. Saudah ni tak dapat anak bersama Rasulullah, tapi dia dapat anak bersama Sukran, suami dia pertama. Seorang anak, insya-Allah. Baik. Kita masuk pada tajuk kita tuan-tuan, Qiraatul Quran. Qiraatul Quran ni anda nak isi, nak bincang dia sebagai pengisian kita panggil apa itu? Rohani kita. Kita dah tahu itu bahawa Allah menyimpan rahsia roh kita. Dia simpan rahsia roh tu.
Roh tu ada pada diri kita tapi Allah tak tunjukkan pada kita. Itu tersebutlah dalam firman Allah SWT kan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bila orang ramai bertanya padamu ya Muhammad mengenai roh, katakanlah roh itu milik Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku beri ilmu kepada kamu melainkan sedikit. Yang sedikit itu dipanggil fungsi dia. Kita ulang balik sikit ilmu yang sedikit itulah fungsi roh, peranan roh, tugas roh kita. Yang ni kita perlu dalami, perlu hayati, perlu fahami, perlu amali. Sementara Allah masih sudi memanjangkan umur kita bersama nyawa kita kan. Jangan nanti kita dah meninggal menyesal. Ya Allah, hidupkan aku semula aku nak berzikir. Ya Allah, hidupkan aku semula aku nak semayang. Tak ada lah. Baik. Jadi fungsi roh pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Roh kita mesti kenal Allah, mesti kenal Tuhan kita. Seperti roh telah bersaksi di hadapan Allah sewaktu Allah panggil semua roh. Alastu birabbikum, tidakkah aku Tuhanmu? Allah bertanya kepada para roh, termasuk roh kita. Maka roh pun menjawab, qalu, semua roh menjawab, bala, bahkan ya Allah engkau Tuhanku. Kan? Jadi apa maksud Tuhanku? Itu yang kita kena peranan roh mengkaji itu, supaya kita tidak tergelincir, tidak salah faham tujuan fungsi roh. Fungsi perut simpan makanan. Fungsi mata tengok belajar kan. Apa fungsi roh? Ni kita kena belajar, insya-Allah. Kalau kita dah belajar, alhamdulillah, kita ulang kaji, insya-Allah. Baik. Yang kedua fungsi roh itu ubudiyatulillah, beribadah kepada Allah. Jadi kita tangguhkan yang beribadah pada Allah tu entah musim bila. Kita masih nak bicarakan ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni kenal Allah. Tak kenal Allah tak ada agama. Sembahyang kosong. Allah tak hargai, Allah tak pandang, Allah tak syakna, Allah tak respon. Sebab kita tak kenal dia. Sembahyang untuk siapa? Kau sembahyang kepada aku, kau kenal aku ke? Tak jawab kita. Jadi kita mesti kenal Allah. Supaya kita sembahyang pada Allah tu memang kita kenal siapa dia Allah SWT kan. Jadi untuk tahu Allah itu kena belajar Asmaul Husna. Tak boleh masuk makmal buat kajian, tanya orang sana, tanya orang sini, buat research macam PhD apa, nak buat PhD kajian masyarakat. Bolehlah tanya orang. Boleh diterima semua jawapan, betul tak betul yang kedua. Tapi dengan Allah tak boleh tanya orang, kena tanya Allah SWT. Tanyanya dalam Al-Quran. Al-Quran. Allah dah jawab semua tu. Cuma kita kena panggil lah yang agak tahu untuk kupas. Itu kaedah lah, kaedah kita nak belajar kan. Ma'rifatullah. Baik, bila ma'rifatullah ni kita dah mula itu dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak mempelajari 99 nama Allah, Asmaul Husna. Asmaul Husna tanpa berbulan boleh siap ni. Bicara Allah tu pun kita masih ada lagi nak bercerita. Baik. Sahabat, bila kita sebut Allah, Allah itu adalah ismun, nama. Nama bagi zat. Nama bagi zat Rabb. Kan? Zat Rabb kita Rabb lah. Kita pun tak tahu zat dia kan. Allah pun tak tunjukkan zat dia macam mana. Allah rahsiakan. Cuma Allah nak beritahu pada kita Rabb kita Allah. Jadi Allah itu nama, ismun. Manakala nama-nama lain
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Salamul, Mu'minul, Muhaiminul dan seterusnya. Itu dipanggil sifat, asma wa sifat. Dipanggil asma wa sifat. Dan boleh kita panggil sifat. Ya. Boleh juga kita panggil asma. Ya. Tapi dia punya watak ni, dia punya kod, dia punya apa dia punya status dia ialah sifat. Tapi kalau kita nak panggil dia ismun pun boleh juga. Tapi kalimah Allah bukan sifat. Gitu. Saya nak bicara, nak bezakan tu. Bila sebut Allah, dia adalah isim, bukan sifat. Tapi kalau sebut Ar-Rahman, dia isim pun dia sifat pun dia. Boleh terima? Boleh Haji Yusuf? Boleh? Baik. Jadi kalimah Allah adalah nama bagi Allah. Kalimah Rahim adalah sifat bagi Allah. Dia juga nama bagi Allah. Kan? Nama yang menggambarkan watak dia. Watak Allah tu pengasih, Ar-Rahim, penyayang, pemurah, pemberi rezeki. Itu watak dia. Dia bukan nama. Tapi boleh juga dipanggil nama sebab Allah beritahu. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang azim. Asma'ul azim wal azam. Nas'aluka bismikal azam, nas'aluka bisifatikal azam. Tu. Ya. Baik. Baik, sekarang kita fokus pada Allah lafaz Allah. Lafzul jalalah. Bismillah. Baik. Di dalam Al-Quran terdapat 592 Allah, lafaz Allah. Allah ulang 592 kali. Yang berbaris Allah. Allah. Tak ada baik buat Allah baris atas. Kalau bismillahi baris bawah. Kan? Allahu Akbar baris dhamma. So yang baris atas 592 kali. Yang Allahu baris dhamma, baris depan. Atuk saya dulu aja. Ni baris depan, ni baris bawah, baris atas. Buka kita Arab ni dhamma. Dhamma 980 kali. Allahu kat mana-mana tu. Kan? Balik ni kira lah. Muka Fatihah ada berapa Allah, baris atas ke baris bawah, Al-Baqarah muka ni ada berapa. Kalau buat research macam tu lah. Ini baca research orang ni. Allahi baris bawah, contoh bismillahi. Kan? Sebanyak 1125. Jumlah terkumpul 2702 kali. Allah ulang nama dia lafzul jalalah tu 2702 kali dalam berbagai gaya. Gaya tadilah baris atas, baris bawah, dan baris atas, baris dhamma, baris depan, bawah ni lain-lain maksudnya. Kan lain. Ada maksud yang lain-lain tu. Itu kita kena buka lah. Kena buka tengok ayat tu apa maksud dia. Baik, insya-Allah. Ada 29 surah tidak ada lafaz Allah. 29 surah. Allah tak sebut sekali pun kalimah Allah dalam 29 surah ni. Termasuklah surah Qaf, surah Al-Qamar, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, Al-Qalam, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, An-Naba, Abas, Al-Mutaffifin, At-Tariq, Al-Fajr, Al-Qadr, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, Al-Ma'un. Laju Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Lahab, Al-Falaq, An-Nas. Ini surah-surah, 29 surah yang Allah tak sebut, tak tercatat kalimah Allah, lafaz Allah. Baik. Jadi tadi anda rujuk balik apakah
apakah hebatnya lapas Allah ni kan, yang orang tak peduli. Kita nak berniaga, kita masuk persatuan, kita pergi kursus 3 hari. Tahun ni kursus 3 hari, tahun depan kursus 3 hari. 3 hari tu nak maju perniagaan, nak kaya kan. Allah beri kursus yang masa yang pendek untuk kaya, tapi kita tak mau. Ya. Padahal kekayaan tu milik Allah, Al-Malik. Al-Malik samawati wal ard wa ma bainahuma. Raja, pemilik bumi dan langit dan segala isinya. Tapi kerusu dengan Allah kita tak mau. Okay? Tadi saya cuba tengok, ada bila baca satu tajuk dia kata Allah 5,000. Allah banyaknya 5,000. Ana cuba dia kata 5,000 ni, 5,000 bagi 5 waktu. Zuhur 1,000, Asar 1,000, Maghrib 1,000, Isya, Subuh. Jadi 5,000. Buat selepas sembahyang. Jadi anda kata 1,000 ni berapa jam ya? Anda suka guna jam, jadi bila berkuliah tu mudah sikit kan. Jadi lebih kurang 1 minit Allah tu 1 minit. 1 minit. Yalah 1 minit 60 second 1 minit. 1 second 1 kali. 1 minit 60 kali. Kalau 5 minit 300 kali. Kalau 10 minit 600 kali. Jadi kena ada 15. Takarrub hampir dengan Allah, belum doa Allah dah kasih, baru lintas dalam hati je. Allah dah kabulkan. Ni orang-orang yang duduk grup ni lah. Orang yang selalu berkerusus dengan Allah. Ya. Cukup keperluan. Malah lebih. Ya. Amalan zikir Allah ni sangat disukai oleh Nabi. Ini sunnah Nabi. Dengan zikir Allah ni ketenangan, terserlah. Hidup aman, tenang, tak gabra, tak kalang kabut. Maknanya tak ada masalah. Masalah semua diselesaikan oleh Allah. Sebab dia kata ini kekasih aku. Hari-hari dia panggil aku. 1,000, 1 hari 5,000. Ya? Sihat otak. Otak ni cerdas. Otak sihat. Buku ni kata otak sihat. Temenung juga mikir otak sihat. Otak sihat ni otak yang geliga, otak yang cerdik, otak yang positif, otak yang kreatif. Tak mati akal lah. Ada sikit masalah gantung diri. Ada sikit masalah mengamuk. Ni pasal tak ada zikir lah. Baik. Membersihkan hati. Hati kita ni jadi rebutan iblis. Iblis, syaitan, manusia. Kan dalam doa tu ada, Allahumma inna na'udzubika minasyayatin, minal iblis, minan nas. Allahumma inna nas'aluka adu. Ya Allah, kami berdoa na'udzubika min adui, daripada musuh-musuh, minan nas, musuh manusia, minasyayatin, minal iblis. Ini musuh kita. Allah kata buka surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Lama dah kita, tadika dulu dah hafal sampai le. Itulah musuh kita, jin, syaitan, manusia. Kan? Sekarang musuh manusia lagi. Oh, Masya Allah. Tak percaya buka handset. Allah ya karim. Macam tewas dah rasa. Tapi orang yang berzikir pada Allah ni, dia akan dihindari, Allah akan jaga. Allah akan protect dia daripada gangguan-gangguan. Jadi pemimpin nak jadi pemimpin, nak pilihan raya ni kena zikir ni lah. Kan? Hapus dosa. Dia kata, Allah kata, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khaifatan. Naklah kamu sentiasa berzikir pada Allah dengan cara yang merendah diri. Rendah diri itu apa? Hati.
senyap, orang tak dengar. Wa khifatan, dan berzikir Allah tu kerana takut. Takut miskin, takut sakit, takut gangguan, takut. Kan macam tu fitrah manusia, takut itu, takut ni. Tapi cari orang, itu masalahnya. Patut cari Allah. Cari Allah. Jalan penyelesaiannya iman kita ialah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini penyelesaian kita. Hari-hari bersyahadah, tapi cari manusia selesai masalah kita. Lepas tu iman kita longgar. Macam basikal dah longgar, skru tak kuat. Mesti rujuk pada Allah. Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surah Al-A'raf ayat 205. Zikir ni kata Nabi, Allah sangat suka orang yang berzikir. Nak beritahu macam ni, Nabi buat perbandingan. Aku suka dunia, tapi berzikir tu aku lagi suka. Tu bahasa saya terjemah. Kepahaman gitu. Suka dunia ni sebab kita hidup kat dunia kan, tapi berzikir itu lagi aku suka. Punyalah tinggi karisma Rasulullah nak memotivasi kita. Sebab tu buku tu kata hari tu mesti kita belajar qadiyah. Ending daripada amal-amal tu kita kena faham. Sebab itu yang Rasulullah ajar. Sebab tu Rasulullah beri banyak hadis-hadis mengenai motivasi, fadilat. Tapi kita tak cakna, tak kisah. Kita wuduk. Kenapa wuduk? Nak semayang. Macam budak tadika jawab. Umum macam kita ni bukan jawab wuduk kerana nak solat. Wuduk itu menggugurkan dosa-dosa tangan. Sebab tangan kita banyak dosa. Dosa-dosa mata. Mata kita banyak dosa. Dosa-dosa telinga. Telinga ni pun mengempatnya Masya Allah. Pasang telinga tak cukup. Pasang power telinga. Kan? Mulut kita celupa. Kata macam-macam. Sebab tu kena wuduk. Kaki kita pun bawa ke tempat-tempat tak senonoh pun boleh tahan juga. Sebab itu kita kena wuduk. Ini jawapan orang tua. Jawapan yang kubur dah dekat. Tak boleh jawab macam tadika ni. Kenapa wuduk tu? Nak semayang tu. Tu jawapan orang tadika lah, suara rendah. Jawapan orang berumur macam kita, karamah ni, yang Allah nak beri karamah, kemuliaan kepada kita ni, mesti jawab macam Rasulullah. Sesiapa yang berwuduk, lepas berwuduk, semasa berwuduk dia berdoa. Lepas berwuduk dia doa, Ya Allah, Ya Rabbi, sucikan, jagalah mulut aku ni daripada kata yang tak elok, mengumpat. Dia berdoa wuduk. Ni jawapan orang berumur macam kita. Gitu. Habislah doa tu kan. Nak buat 1-2 contoh. Lepas tu lepas habis wuduk dia kena doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni min ibadika salihin. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Ini jawapan Rasulullah. Rasulullah kan dah berumur. Bukan tadika dia jadi nabi. Jadi jawapan ni jawapan yang berumur macam kita lah. Baik. Lepas tu dia solat sunat. Sesiapa yang berwuduk dia berdoa. Lepas berwuduk dia berdoa. Kemudian dia solat sunat wuduk. Nanti di akhirat Allah akan buka. Allah akan offer dekat dia. Kau masuklah mana-mana pintu syurga ni. Ada 8 pintu. Mana nak masuk? Masuk. Ini jawapan orang macam kita. Umur macam kita. Sebab itu dalam buku yang anda bawa ni, dia mesti mempelajari qadiyah. Ending matlamat amal itu. Qadiyah. Tak ingat kat mana, tapi adalah qadiyah tu kan. Baik. Ada soalan? Belum kita sambung sikit lagi. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa zarul ladzina yalhaduna fi asma'ihi
Sajuzzauna ma kanu ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 180. Bagi Allah itu ada nama-nama yang cantik, yang comel, yang hebat, yang mukjizat. Waktu dalam doa bismillah disebut Allah bi mu'jizati bismillahirrahmanirrahim, bi mu'jizati al-malik, bi mu'jizati al-qudus, bi mu'jizati ar-rahman, bi mu'jizati ar-rahim. Ini kata husna. Kalimah Allah, apa lagi nama-nama dia, semua ada ada kehebatan mukjizat dia. Ya. Jadi naklah kita panggil nama-nama Allah tu. Kita berdoa dengan nama-nama dia. Kalau kita nak berdoa, kita panggillah nama Allah dulu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan berdoa. Berdoa. Jadi kita bersyukur, terima kasih pada Allah yang sangat tinggi, yang sangat-sangat, yang sungguh-sungguh kerana menjadikan kita siratal mustaqim, jalan yang betul. Ini jalan ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini jalan ini. Jalan Islam yang betul, jalan yang comel, jalan yang hebat, jalan yang bermukjizat, ya, jalan yang ada kasyafah, jalan yang ada karamah, jalan yang ada barakah, jalan yang ada ma'rifah, jalan yang ada maghfirah. Allahu akbar. Apa lagi kan boleh sebut ke? Hebatnya Allahu akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masuk yang kedua ialah Ar-Rahman. Rahman. Tadi ulang kaji panjang ulang kaji asal Ar-Rahman. Dan tak ada tambahan sikit Ar-Rahman. Ar-Rahman ni sifat, nama dan sifat. Boleh panggil nama, boleh panggil sifat. Tapi Allah nama, bukan sifat. Kalimah Allah tu. Ulang balik. Tapi bagi Ar-Rahman, Ar-Rahim dan yang lain tu ada 98 lagi tu. Sifat boleh, panggil sifat boleh, panggil nama boleh. Allah panggil walillahil asmaul husna, nama, asma. Tempat lain Allah kata sifat. Insya-Allah. Baik, yang kedua sifat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gunakan ayat ni sahabat-sahabat dengan sumpah. Sumpah ni mana betul, aku nak cakap betul, kau tak percaya lagi betul sampai bersumpah. Kan? Dengan manusia memang gitu. Di mahkamah, angkat sumpah. Nak menyatakan benarnya apa yang ada di sanubari dan mindanya. Bukan menipu, bukan main-main, bukan olok-olok. Jadi sumpah ni satu kalimah yang Allahu akbar. Tapi manusia tak mau juga. Setara Allah bersumpah, kita pun tak buat ada. Allah, kesiannya kita ni. Kalau mahkamah bersumpah tu bergeja pula. Kalau Allah bersumpah buat ada. Allah bersumpah kat mana-mana tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri izas samai, apa lagi, wadduha wal laili. Banyak tu. Bersumpah saja. Nak bagi tahu Allah bukan cakap olok-olok, bukan main-main. Tapi manusia dengar main-main. Maksudnya betul kata tak bersungguh kan. Jadi yalah, kita sama-sama lah kita sama-sama baiki insya-Allah. Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahman. Baik. Ar-Rahman ni sifat yang Allah letak selepas lafaz Allah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata ulama cukup jadi dua sifat ni dengan satu nama tu. Padan kat kita ni. Tak perlu lain-lain sebenarnya. Tapi Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Allah gunakan semua sifat yang ada. Sebab dia sangat sayang kat kita. Sebenarnya Ar-Rahman itu ialah sifat Allah mengurus dunia ni. Mengurus dunia. Ar-Rahim itu mengurus akhirat. Jadi dunia akhirat dah ada, tak perlu sebenarnya untuk diketengahkan
Allah ada sifat-sifat tu, tapi tak perlu diketengahkan lagi. Tapi manusia ni ialah banyak songel kan. Kan? Dalam tafsir tu ada sebut. Manusia ni banyak cengkadak dia, banyak dia Allah turun kan. Sampai ulama kata sebenarnya cukup dengan surah Al-Fatihah. Kalau manusia mau beriman pada Allah, cukup Al-Fatihah. Tak payah Al-Baqarah, An-Nisa tu semua tak payah. Tapi manusia ni cekadak, banyak songel, banyak dalil, banyak debat, banyak ragu. Maka Allah turun satu. Itu 30 juz tu. Tu boleh rujuk kita tafsir kan. Rumusan yang ulama buat. Baik. Ar-Rahman. Ar-Rahman ni sifat di mana Allah nak ketengahkan hubungan dia, hubungan zat Allah dengan kita, tidak boleh melalui zat, yang boleh melalui sifat. Allah nak datang kepada kita dengan zatnya, tak boleh. Bukan layak kita. Tapi Allah boleh datang kepada kita melalui sifat Ar-Rahman. Macam mana Allah datang? Dia bagi udara free. Cuma tak bayar 1 sen pun. Dah lama dah hidup ni, tak pernah datang bil. Bagi free. Kan? Allah nak tunjukkan Allah tu hebat dan sayangnya pada kita tu. Allah terjemahkan sifat Ar-Rahman itu dengan cipta dunia ni. Macam-macam pokok boleh tanam. Tak tanam pun dia tumbuh. Hebat. Kita tak masak, tak makan. Tapi Allah cipta bumi ni, kita tak payah tanam dia boleh hidup. Ya? Itu sifat Ar-Rahman Allah. Ar-Rahman. Betapa Allah itu menterjemahkan kasih sayangnya kepada kita teramat sangat. Tak pedulilah kau semayang ke tak semayang, kau tetap kau kaya. Harga sawit naik, semua dapat rasa naik. Tak ada yang orang beriman naik harga sawit, orang kafir turun, tak ada. Sebab Allah nak terjemahkan, nak ketengahkan sifat dia. Jadi cukuplah dengan sifat, tak payah zat Allah. Cukup. Sebab tu ulama kata selalu dalam tafsir, cukup memadai dah, tapi kita je nakal. Dan sifat Rahman ini Allah bagi pada semua. Kan? Macam banjir, semua dapat rasa. Naik bumbung, semua naik bumbung. Tak pernah lah banjir naik bumbung kan? Selalu kat sekolah je pasang kembis gitu kan. Ni naik bumbung masjid. Kan? Begitulah contoh-contoh lain, contoh-contoh bala, contoh-contoh nikmat, kan? Nikmat keamanan, nikmat kemakmuran, nikmat kesihatan. Oh, kau tak semayangnya hari ni, aku bagi kau sakit. Tak. Walaupun tak semayang, Allah tetap sayang. Kasih. 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 Dia sangat kasih kepada hamba-Nya. Sebab itulah dia atur kita ni, Allah susun hidup kita ni sangat rapi. Sebab dia nak tunjuk sayang kasihnya pada kita. Kalau tak dia biar je lah, pandaimu lah. Sebab Allah cipta kita dari syurga. Dia nak kita ni sentiasa ingat syurga, rumah kita yang awal. Dunia kita yang awal. Kalau boleh pinjam kata dunia lah. Dunia syurga yang awal tu. Yang waktu alastu birabbikum qalu bala tu. Di syurga. Dah turun ke dunia, dah bagi kenderaan. Badan kita ni kenderaan lah. Tafsir kata tentera. Imam Ghazali kata tentera. Tangan kita, badan kita ni tentera. Untuk ditonggang oleh roh. Tapi bila roh tak kena Allah, tu gedebel sangat tu. Tak boleh nak tunduk, tak boleh nak rokok, tak boleh nak sujud. Allah, Masya Allah. 10 minit. Terima kasih.
Allahu Akbar Allah. Allah ya karim. Salat. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. InsyaAllah kita sambung sikit lagi ya. Allah berfirman. So, dalam kitab ni disebut Ar-Rahman ini ada 57 kali Allah ulang Ar-Rahman ya. 57 kali. Wa iza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Surah Al-Furqan ayat 60. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kami sekalian kepada Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami untuk bersujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Allah nak beritahu perangai manusia ni, yang dia duduk tinggal, duduk hidup mewah ni, hidup kesana kemari ni, dengan nyawa yang Allah beri, dengan udara yang Allah sediakan, dengan bumi yang subur. Bila suruh sujud dia lari. Sujud pada Ar-Rahman dia lari, dia tak nak. Jadi kita kena rasa sangat bersyukur pada Allah SWT kerana Allah membekalkan kita modal lembut, latif. Latiful qulub atau qalbul latif, hati yang lembut. Lembut untuk beriman, untuk beribadah. Sebab tu ada dalam doa tu, Allahumma inna nasaluka lisanan ratiban bizikrika wa qalban maf'uman bisyukrika wa badanan hayyinan lainan bita'atika. Allah ya karim. Ya Allah, engkau beranugerahkan kepadaku lisan yang lembut untuk berzikir pada Allah. Qalban khashi'a, hati yang khusyuk. Untuk khusyuk tu maknanya, khusyuk kepada Allah tu maknanya, Allah, kalau ada dosa tu taubat, tu khusyuk. Kalau ada hajat dia doa, ya Allah ya Rabbi tolong ya Allah, tu khusyuk. Kan? Kalau baca tu dia faham, khusyuk. Kalau perintah dia amal, tu khusyuk. Khusyuk dengan Allah tu lah maksud dia. Kan? Macam nak faham dengan khusyuk dengan Allah? Bila ada masalah mengadu, ya Allah ya Rabbi, aku sedang ditimpa masalah ya Allah, aku tahu ni ujian Engkau beri padaku ya Allah, tolong ya Allah, permudahkan urusan ni. Ni khusyuk. Kalau tak khusyuk dia meleting lah. Apa aku sembahyang hari-hari pun Allah beri, tak khusyuk lah tu sembahyangnya. Khusyuk ni bila dia ada hajat, dia berdoa, ya Allah ya Rabbi, anakku duduk jauh ya Allah, kau jagalah keselamatan dia.
jaga rezekinya, jagalah kehidupan ni. Ni mengharap tu khusyuk tu. Ya. Sebab selama ni orang faham khusyuk sembahyang tunduk Allah tidak khusyuk. Ya juga, tapi khusyuk tu sangat luas. Kita dengan Allah di mana-mana, kita dengan Allah. Mengharap pada Allah di mana-mana. Meminta kepada Allah di mana-mana. Takut pada Allah di mana-mana. Itu khusyuk. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman. Sebab Allah ada sifat Ar-Rahman. Sebab itu bila kita tak tunaikan tugas kita kepada sifat Ar-Rahman tu, Allah ungkit. Allah ungkit balik. Kau ada telinga, kenapa tak dengar? Kat surah mana tu? Kan? Kau ada mata, kenapa tak tengok? Allah ungkit balik. Jangan sampai Allah ungkit, tersungkit kita. Ya? Sebab itu ada satu lagi sifat Al-Ghaffar, pengampun. Kita banyakkan istighfar. Jadi nak cerita ringkasnya, penutup ni, sifat Asmaul Husna ni sifat-sifat yang Allah ketengahkan dan Allah nak beritahu kepada kita, semuanya sangat kita hajati. Sangat kita perlu. Kita tunggu-tunggu keampunan Allah. Kita tunggu-tunggu bantuan Allah. Kita tunggu-tunggu kasih sayang Allah. Kita tunggu-tunggu rezeki dari Allah. Kita banyaklah tu, banyaklah hajat kita kan. Anda baca satu buku, Allah apa tajuk buku. Dia kata manusia ni hajatnya masya-Allah. Pelik-pelik. Kan? Nak cerita banyaknya, dan tak sama, ada yang sama, ada yang tak sama. Kalau ada 100 orang, kalau seorang tu ada 100 hajat, berapa banyak tu. Lagi dia besar pangkatnya, lagi double-double. Hajat macam-macam. Jadi untuk dapat hajat ni, untuk mencapai hajat tu, manusia tak ada jalan lain. Hatinya mesti balik pada Allah. Hatinya mesti diberi ilmu. Siapa boleh cari ilmu? Ni di atas ni, dia akan nasihati hati. Nasihati hati. Hati pun pilih. Kalau nasihatnya tak elok, dipilih yang tak elok. Kalau nasihatnya bagus, dipilih yang bagus. Dia dalam sesi pertemuan Malaysia lawan Indonesia malam ni, kan? Jadi dalam pertemuan tu dia terlajaklah apa segala kan. Sebab tu dia kata ada istighfar. Kalau rasa tersilap, astagfirullahalazim. Dengan orang minta maaf. Allah beri peluang lah pada kita. Dengan sifat Ar-Rahman tu macam-macam. Kita kita boleh selesaikan masalah. Dalam buku ni kata, sesungguhnya sifat Ar-Rahman ni membangunkan motivasi kita untuk jadi insan, untuk jadi mukmin yang hebat. Dia tak jadi gerebai, dia tak jadi sombong, dia tak jadi riak, dia tak jadi benci orang, dia tak jadi ngumpat orang, dia tak ada pandang serong orang, dia tengok orang semua hebat. Sebab semua manusia ni adalah hamba Allah, ibadur Rahman. Macam mana kita hina dia pula? Dia sembahyang 5 waktu, kita 5 waktu. Ibadur Rahman. Jadi kita pandang orang ni sebagai ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan. Ibadur Rahman. Allah istihaq kita ibadur Rahman. Jadi sesama ibadur Rahman ni tak boleh kata apalah Bang Haji ni. Apa tu yang adu tadi, musuh. Adu minal jin wasyayatin wal ins. Jadi sahabat, rasa cukup setakat ni. Sebenarnya banyak boleh dikupas sifat Ar-Rahman ni. InsyaAllah kalau ketemu lagi saya sambunglah. Besok saya sambung sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim di surah Ubudiyah. InsyaAllah. Sebab sorang-sorang ni dah jalan dululah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, Allah buka minda kita, Allah buka dalam doa tu, Allahumma aftah lana bil ilmi bika, ya Allah bukakan pada kami ilmu untuk mengenalimu. Buat doa tu Allahumma aftah lana bil ilmi bika, ya Allah bukakanlah hatiku ni mendapat ilmu dengan kau, bersama kau, bersama wahyu kau, bersama hidayah kau. Beruntunglah insan-insan yang dapat ni. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan dari pengurusi, anak-anak buah kalau ada?
Kalau ada soalan, pengurusi tu nak jawab. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Ibu? InsyaAllah. Allahu Akbar. Haji yang minta doa itu dah dapat? Belum? Mana dah bagi pada Haji Fazrul WhatsApp doa bismillah kan. Kena baca doa tu, kena amal tuan, kena hafaz. Umur-umur kita ni tak payahlah lagi doa yang bukan tak payah, kena tambah doa. Tak payah tu salah. Kena tambah, yang betul tambah. Ya. Antara doa yang sedang saya mantapkan doa bismillah. Ya. Allah bismillah. Allahumma inna nas'aluka bismika. Allahumma inna nas'aluka bi bismillahirrahmanirrahim wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi syafaati bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qudratana, yassir umurana, washrah sudurana, ya man huwa kaf ha ya ain sad alif lam mim ra. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Irfa' darajatana warzuqna min haitsu la nahtasib bi fadlika wa karamika wa judika ya Allah. Bi rahmatika ya Rahman, ya Razzaq, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Maaf zahir batin. Allah kasar imam, minta maaf. Allah ya karim. Bismillah. Bismillah. Allah Akbar. Allah Tuhan Jabri.